Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita jumpa lagi dalam slot ulang kaji matematik SPM. So, untuk hari ini kita akan bincangkan soalan daripada modul yang disediakan oleh JPM Perak, iaitu Ticket to Victory. So, untuk video pada kali ini kita akan fokuskan kepada kertas 2 bahagian B. Tajuk yang kedua matematik tingkatan 4 iaitu asas nombor. So, diingatkan sekali lagi, kamu semua menjawab soalan yang disediakan dahulu dalam modul tersebut sebelum menonton video ini. Video yang disediakan ini hanya sebagai panduan, rujukan pada kamu untuk bagaimana melihat jalan kerja ataupun proses kerja untuk mendapatkan jawapan bagi sesuatu soalan. Okey, so kita pergi kepada soalan pertama dalam bahagian B. Okey, jadual di bawah menunjukkan markah hakim dalam subjek sains, matematik, sejarah dan bahasa Inggeris. Okey, soalan dia, nyatakan setiap markah subjek itu dalam asas 10. Berdasarkan jawapan di 1A, nyatakan subjek yang hakim peroleh markah tertinggi, markah terendah. Berdasarkan jawapan di 1A, hitung jumlah markah yang diperoleh oleh hakim, tulis jawapan dalam asas 5. Okey, so kita tengok satu persatu. Soalan pertama, dia bagi markah hakim ini dalam asas yang berbeza. Okey, dia minta kita tukarkan markah tersebut dalam asas 10. Okey, daripada suatu asas nak ke asas 10, kita darab. Okay. So, untuk sains, dia asas 6. So, kita ada 3 digit di sini. Bermaksud kuasa tertinggi untuk 6 itu adalah kuasa 2. Jadi, 2 darab 6 kuasa 2 tambah 2 darab 6 kuasa 1 dan tambah 1 darab 6 kuasa sifar, kita dapat 85. Jadi, markah sains dia adalah 85. Untuk matematik asas 4, ada 4 digit. Bermaksud asas nombor kuasa tertinggi bagi 4 itu adalah 3. Okey, 1 darab 4 kuasa 3 tambah 1 darab 4 kuasa 2 tambah 2 darab 4 kuasa 1 dan tambah 3 darab 4 kuasa sifar, kita akan dapat 91. Okey, untuk sejarah pula kita dapat, sebab dia dia asas 8, jadi kuasa kat sini 8 kuasa, kita darab dengan 8 kuasa. Nombor dia ada 3 digit, jadi 8 kuasa 2 paling besar. 1 darab 8 kuasa 2 tambah 1 darab 8 kuasa 1 dan 3 darab 8 kuasa sifar, kita dapat 75. Dan untuk bahasa Inggeris, dia soalan markahnya dalam asas 3. Jadi 1 darab 3 kuasa 3 tambah 1 darab 3 kuasa 2 tambah 1 darab 3 kuasa 1 dan tambah 1 darab 3 kuasa sifar. Jadi kita dapat 40 markah. So, ini adalah markah-markah hakim dalam asas 10. Okey. So, untuk soalan seterusnya, dia bergantung kepada jawapan kita dalam 1A tadi. Jadi, untuk 1A kita dah kira tadi, sains dia dapat 85, matematik dapat 91, sejarah dapat 75 dan bahasa Inggeris dapat 40. Okey. Nyatakan markah subjek bagi markah yang tertinggi dan terendah. So, di sini markah tertinggi dia adalah 91. Okey, untuk subjek matematik. Dan markah terendah dia adalah 40, iaitu bagi subjek ataupun mata pelajaran bahasa Inggeris. Okey. Dan untuk soalan 1C, dia minta kita hitungkan jumlah markah. Jumlah markah dia 85, 91, 75 dan juga 40. Jadi jumlah markah dia adalah, nilai-nilai itu kita tambahkan, jadi kita akan dapat 291. 291 ni adalah nombor dalam asas 10. Kita nak tukarkan dia ke asas 5, kita kena buat pembahagian. Okey, bahagi sahaja. 291 kita bahagikan dengan 5. Okey, so kita letakkan baki kat situ. 291 bahagi 5, kita dapat 58. Okey, jadi nak kira baki 291 tolak 58 ni darab 5. Jadi kita dapat baki dia 1. 58 kita bahagi lagi dengan 5, jadi kita akan dapat 11. Jadi nak kira baki dia
58 tolak 11 darab 5. Jadi kita dapat bagi dia 3. 11 bahagi dengan 5, kita dapat 2. Di mana 11 tolak 2 darab 5, kita dapat bagi 1. 2 bahagi lagi dengan 5. So 2 tak boleh bahagi dengan 5, dah jadi sifar. Jadi baki dia adalah 2 tolak sifar darab 5. Baki dia 2. Jadi untuk jawapan kita baca dari bawah ke atas. Okey, jadi jumlah markah dia adalah 2131 asas 5. Okey, untuk soalan berikutnya, soalan yang kedua. Jadual menunjukkan bilangan kes Jadual menunjukkan bilangan kes harian coronavirus 2019 COVID-19 bagi 4 hari berturut-turut di Malaysia. Tukarkan bilangan kes pada hari yang paling sedikit kes dalam asas 7. Okey, soalan B1, antara tarikh-tarikh tersebut, tarikh berapakah kes meningkat paling ketara berbanding hari sebelumnya? Hitung bilangan kes peningkatan tersebut. Berdasarkan jawapan pada B1, tukarkan nombor itu ke asas 5, kepada nombor asas 5. Okey, dan soalan C, pada 30 hari bulan 4 2021, bilangan kes meningkat sebanyak 1/14 berbanding hari sebelumnya. Hitung bilangan kes pada 30 April. Tukarkan bilangan itu kepada nombor asas 9. Okey, so ada 3 pecahan soalan ini, iaitu soalan pertama, tukarkan bilangan kes pada hari yang paling sedikit kes. Okey, kita tengok dalam jumlah kes ini yang mana paling sedikit. So kita dapati yang paling sedikit adalah 2733 kes. Okey, so bila kita dah dapat nombor ini, dia minta kita tukarkan kepada asas 7. Nak tukar dari nombor asas 10 ke asas 7, kita buat pembahagian. Okey, so 2733 kita bahagi dengan 7. So 2733 kamu tekan kalkulator, bagi dengan 7, kita dapat 390. 390 ni darab dengan 7, jom kita tengok baki dia adalah 2733. So kita ambil yang 2733 ni tolak 390 darab dengan 7. Okey, so kalau nombor yang besar kamu tekan je kalkulator, so kita akan dapat baki dia adalah 3. 390 bahagi lagi dengan 7, kita akan dapat 55. Jadi nak kira baki dia 390 tolak 55 darab 7. Jadi baki dia adalah 5. 55 bahagi 7, kita dapat 7. 55 tolak 7 darab 7, kita dapat baki 6. 7 bahagi 7, kita dapat 1. 7 tolak 1 darab 7, kita dapat baki dia sifar. 1 ni kita kena bahagi lagi dengan 7, kita dapat sifar. So dia habis dia bila kita dapat nombor yang paling bawah ni adalah sifar. So baki dia adalah 1 tolak sifar darab 7, jadi kita dapat baki dia 1. Jawapan dibaca daripada bawah ke atas. Jadi jumlah kes yang paling sedikit dalam asas 7 adalah 1053 asas 7. Okey. Okey, soalan berikutnya, soalan B. Okey, soalan B1. Antara tarikh-tarikh tersebut, yang manakah meningkat paling ketara berbanding hari sebelumnya? Kalau kita nak bandingkan, kita kena tengoklah kalau 26 dengan 27. Okey, berapa peningkatan dia? Kalau kita tengok 28 dengan 27. 29 dengan 28, sebab dia kata hari sebelumnya. Okey, kalau kita nampak di sini, kita nampak perbezaan yang paling ketara ialah pada 28 April. Okey, di mana kita tengok di sini perbezaan dia nampak ketara dengan 3100 ni dengan 2700. Jadi kita tulis kat situ tarikh peningkatan yang paling ketara berbanding hari sebelumnya adalah pada 28 April 2021. Kemudian dia minta kita hitungkan bilangan kes. Berapa banyak kes itu meningkat.
So nak tahu berapa peningkatan ni, kita tolakkan. 3142 tolak 2733. Jadi kita dapat 409. Okey, di mana dari tarikh 27 ke 28 ni peningkatan dia adalah sebanyak 409 kes. Okey, so untuk soalan B2, berdasarkan yang dah kita kira di B1 tadi, ini nombor asas 10. Soalan B2 minta kita tukarkan kepada nombor asas 5. 10 nak ke 5, kita kena bahagi. Okey, 409 bahagi dengan 5, kita akan dapat baki dia. 409 bagi 5 adalah 81. Jadi 409 tolak 81 darab 5, kita dapat baki 4. 81 bahagi 5, kita dapat 16. 81 tolak 16 darab 5, kita dapat baki dia 1. 16 bahagi 5, kita dapat 3. Okey, 16 tolak 3 darab 5, kita dapat baki dia 1. 3 ni kita bahagi lagi dengan 5. So, kita dapat sifar. Okey, bila dah dapat sifar ni, so 3 tolak sifar darab 5, kita dapat 3. So, jawapan dia kita baca dari bawah ke atas. Jadi, nombor 409 ni adalah 3114 asas 5. Okey, dan kemudian kita ada soalan C. Soalan C, dia kata di sini diberi pada sampai 29 April saja. Okey, untuk 30 April dia kata kes itu meningkat sebanyak 1/14 berbanding hari sebelumnya. Jadi hari sebelumnya adalah 3332. Okey, so kalau 1/14 meningkat daripada 3332, maksudnya kita darabkan. 1/14 darab 3332, kita akan dapat 238. Maksudnya pertambahan kes dia adalah 238. Jadi berapa bilangan kes pada 30 April tersebut? Kalau pada 29 April adalah 3332, tambah lagi dengan 238. Jadi pada 30 April jumlah kesnya adalah 3570 atau 7 sifar. Okey, tapi kalau kita tengokkan soalan, dia nak bilangan itu ditukarkan kepada asas 9. Jadi 357 sifar ni kita perlu bahagi dengan 9. Sebab nombor 357 sifar ni adalah asas 10. Jadi 357 sifar bahagi 9, kita dapat 396. 357 sifar tolak 396 darab 9, kita dapat baki dia 6. 396 bahagi lagi dengan 9, kita dapat 44. 396 tolak 44 darab 9, kita dapat sifar. 44 bahagi 9, kita dapat 4. Okey, 44 tolak 4 darab 9, kita dapat baki dia 8. Dan 4 bahagi dengan 9, kita dapat sifar. Jadi 4 tolak sifar darab 9 baki dia 4. Okey, so nombor ini 357 sifar ni kalau ditukarkan kepada asas 9, kita dapat 48 sifar 6 asas 9. Okey, so untuk seterusnya soalan ketiga. Adlina ingin membuat kek hari jadi untuk ibunya. Antara bahan-bahan yang perlu ialah tepung gandum, serbuk koko dan gula. Berat bahan-bahan itu masing-masing ialah 606 asas 7, 1/5 daripada berat tepung gandum dan 5% lebih daripada jumlah berat tepung gandum dan serbuk koko. Soalan A, tukarkan berat tepung gandum kepada nombor dalam asas 10. Hitung berat serbuk koko dan berat gula yang diperlukan, yang perlu digunakan untuk oleh Adlina. Tukarkan setiap berat tersebut dalam nombor asas 6. Dan soalan C, jika Adlina ingin membuat 2 biji kek yang sama saiz, berapakah berat serbuk koko yang perlu disediakan oleh Adlina? Tukarkan berat itu kepada nombor dalam asas 4. Okey, so kita buat satu persatu. So ada 3 bahan yang digunakan, iaitu tepung gandum, serbuk koko dan gula. So dia dah bagi berat.
Okey. So di sini 606 asas 7 ni adalah berat untuk tepung gandum. Jadi soalan yang pertama, tukarkan berat tepung gandum kepada nombor dalam asas 10. So berat tepung gandum adalah 606 asas 7. 606 asas 7 kita kena tukar dalam asas 10. Jadi 6 darab 7 kuasa 2 tambah sifar darab 7 kuasa 1 tambah 6 darab 7 kuasa sifar. Jadi kita dapat 300. So berat tepung gandum adalah 300. Okey, untuk soalan B, hitung berat serbuk koko dan berat gula. Okey, yang perlu digunakan oleh Adlina ni. Lepas tu kita kena tukarkan berat tersebut dalam nombor asas 6. Okey. So pertama sekali kita kena kira dulu berapa berat serbuk koko, kemudian kita tukar kepada asas 6, berat gula dan tukar asas 6. So untuk dalam kes ni, berat serbuk koko adalah 1/5 dari berat tepung gandum. So dinyatakan dalam soalan 1/5 daripada berat tepung gandum. Tadi kita dah kira berat tepung gandum adalah 300. Jadi berat serbuk koko adalah 1/5 darab 300, kita dapat 60. Jadi 60 ni asas 10, kita nak asas 6. So nak asas 6, 60 kita kena bahagi dengan 6. So 60 bahagi 6, bagi dia 60 bahagi 6 kita dapat 10. 60 tolak 10 darab 6, kita dapat bagi dia sifar. 10 bahagi 6 kita dapat 1. Di mana 10 tolak 1 darab 6 kita dapat 4. Dan 1 bahagi 6 kita dapat sifar. 1 tolak dengan sifar darab 6 kita dapat 1. Jadi 60 ini kalau kita tukarkan kepada asas 6, kita dapat 14 sifar asas 6. Okey, untuk berat serbuk koko. Okey, kita buat benda yang sama untuk gula. Okey, sekarang berat tepung gandum kita adalah 300. Berat serbuk koko tadi kita dah kira sebelum ni adalah 60. Sebab apa kita nak guna dua-dua? Sebab dia kata berat gula tu adalah 5% lebih daripada tepung gandum dan serbuk koko. Jadi kalau 5% lebih ni lebih mudah kalau kita kira. Kita ambil je 105. Okey? Sebab dia lebih 5%. Jadi 105/100 darab dengan jumlah berat tepung dan juga berat serbuk koko ni kita tambah. Jadi kita dapat berat gula adalah 378. Okey, macam tadi dia nak jawapan itu dalam asas 6. Jadi 378 bahagi dengan 6. 378 bagi 6 kita dapat 63. 378 tolak 63 darab 6 kita dapat sifar. 63 bahagi 6 kita dapat 10. 63 tolak 10 darab 6 kita dapat bahagi 3. 10 bahagi 6 kita dapat 1. Di mana 10 tolak 1 darab 6 kita dapat 4. Dan 1 bahagi 6 kita dapat sifar. Okey, 1 tolak dengan sifar darab 6 kita dapat 1. Jadi berat gula dalam asas 6 adalah 143 sifar asas 6. Okey, soalan seterusnya, soalan C. Dia kata sekarang ni Adlina nak buat 2 biji kek. Okey, yang sama saiz, berapakah berat serbuk koko yang perlu disediakan oleh Adlina. Okey, kita dah kira sebelum ni berat serbuk koko, tapi sekarang soalan tu nak berat dia dalam asas 4. Jadi berat serbuk koko adalah 60. 60 ni dalam asas 10. Okey, untuk sebiji kek. Kalau 2 biji kek, maksudnya serbuk koko tu berat dia kita gandakan. Jadi untuk 2 biji kek kita perlukan 120 serbuk koko, berat serbuk koko tu. Okey, 120 ni dalam asas 10, nak tukar asas 4, kita bahagikan dengan 4. 120 bahagi 4, kita dapat 30. 120 tolak 30 darab 4, kita dapat bagi dia sifar. 30 bahagi 4, kita dapat 7. 30 tolak 7 darab 4, kita dapat bagi dia 2.
7 bahagi 4 kita dapat 1. 7 tolak 1 darab 4 kita dapat baki dia 3. Okey, 1 bahagi 4 kita dapat sifar. 1 tolak sifar darab 4 kita dapat baki dia 1. Jadi berat serbuk koko yang diperlukan untuk buat 2 biji kek adalah 132 sifar asas 4. So itu adalah bagaimana kita menyelesaikan soalan bahagian B kertas 2 untuk tajuk asas nombor. So kita jumpa lagi untuk perbincangan tajuk yang lain pula.